kita tak makan ikut cara Islam. Di mana umat Islam dekat negara China itu, begitu juga dengan orang Arab, bila mereka makan kambing, dia makan kambing saja. Dia tak bercampur dengan daging lain. Berbanding dengan umat Islam dekat Malaysia, bila kita makan kambing, campur dengan lembu, campur ayam, campur ikan, campur sotong, campur udang, campur hati, campur limpa, mana tak sakit tuan-tuan puan. Jadi puncanya ialah sebab bercampur. Nabi pernah sebut bahawa daging di darat tak boleh dicampur dengan daging di laut. Orang tua-tua pun pernah berpesan, kalau dua jenis daging itu di darat, di laut bercampur, kalau kita makan, itulah yang menimbulkan penyakit. Dan saya perhatikan umat Islam dekat negara China itu, bila mereka selesai saja makan kambing, mereka akan minum teh Cina. Orang Arab lepas makan kambing, minum teh pudina. Orang Uzbek pula lepas makan kambing, minum yogurt. Kita di Malaysia pula lepas makan kambing, minum kopi okau-kau. Campur tongkat ali, campur ginseng, campur guano. Bukan lagi 3 in 1, 10 in 1. Mana tak sakit. Jadi tuan-tuan puan yang saya hormati sekalian, jadi puncanya kerana bercampur. Jadi campur itu biar kena betul. Saya nak tanya, madu itu baik kata baik? Madu disebut dalam Quran penawar kepada semua penyakit. Tetapi madu ni, kalau kita nak makan, madu tak boleh campur dengan tembikai. Madu dimakan bersama dengan tembikai boleh mati tuan-tuan puan. Madu campur tembikai jadi racun. Dan kalau nak cepat mampus lagi, makanlah kambing dengan durian tuan-tuan puan. Lagi cepat gol. Jadi nampak tak? Jadi puncanya bercampur. Sebab itulah makan kambing ni merupakan sunnah Nabi. Kenapa umat Islam tu ditakut-takutkan untuk makan kambing? Nabi suruh kita makan kambing. Kambing dapat meningkatkan kecergasan. Kambing dapat menguatkan tubuh badan kita. Kambing dapat memantapkan kesihatan kita. Sebab itulah yang tak bagi kita makan kambing itu ialah doktor-doktor yang mendapat pendidikan daripada orang Barat, khususnya orang Yahudi. Orang Yahudi tak mau umat Islam beramal dengan sunnah Nabi. Sebab itulah cuba tanya dengan doktor perubatan. Saya baru saja berceramah di IJN, Institut Jantung Negara. Saya tanya pakar-pakar jantung dekat sana, di antara kambing dengan lembu, yang mana kolesterol lebih tinggi? Semua jawab, lembu kolesterol lebih tinggi daripada kambing. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, jadi ilmu itu sangat penting. Jadi potensi ini perlu kita bangunkan, potensi ini perlu kita kembangkan, dan potensi ini perlu kita jaga dengan sebaik mungkin, supaya mahasiswa dapat berperanan, dapat memberikan sumbangan sebagai ejen perubahan dan juga ejen pembangunan kepada ummah dan juga kepada masyarakat di Malaysia ini. Sekian. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraan. Nampaknya dapat tepukan. Apa yang jelas yang saudaraan menekankan dalam banyak-banyak hal, potensi yang paling utama yang ada pada mahasiswa ialah potensi untuk menyerap ilmu, ya. Dalam keadaan kita masih muda, otak kita masih segar. Jadi potensi inilah yang perlu kita gembleng, kita optimumkan kemampuannya dan sentiasa kita isi. Sementara masa muda kita ni masih lagi memberi peluang kepada kita. Dan bila kita mencapai usia yang sudah agak tua, maka potensi kita akan berbeza, ya, akan menurun. Jadi secara ringkasnya apa yang saya dapat cuba saya simpulkan di sini ialah keutamaan kita dalam mengembangkan potensi kita ialah potensi kita dalam menyerap ilmu, ya. Kemudian kepada Al-Fadhil Ustaz Faisal, saya ingin bertanya, apakah agak-agaknya memandangkan mahasiswa ni mereka mesti peka, sensitif kepada isu-isu yang ada di sekeliling kita, terutama sekali dalam usaha kita hendak menjadikan mahasiswa ini sebagai mahasiswa yang boleh menjadi pemangkin kepada perubahan, pemangkin kepada pembangunan, kekuatan kepada umat, aset umat, jangan jadi liability umat. Maka apakah kalau boleh kita pilih 3 isu penting yang mahasiswa mesti tahu, maka apakah isu-isu yang penting untuk mereka ketahui? Qala tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengurusi, sahabat saya, saudara Anwan Seng, Datuk Rektor, Tuan Haji Mak Rusli,
dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dibawa mengembara jauh oleh saudara Anwan Seng sampai ke China, sampai ke Saudi, kemudian makan kambing, dan saya bawa balik mari masuk dalam dewan ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soalannya dituju kepada saya. Biasa pensyarah ni dia tak pergi jauh, dia ada skema dia. Dia tak pergi jauh. Isu, apakah isu yang penting, apakah isu yang besar? Jadi sebelum saya address apakah isu yang sepatutnya kita sebagai umat Islam, dan secara khusus lagi ialah mahasiswa dan mahasiswi, ingin saya sebutkan bahawa berdasarkan kepada pembacaan dan observasi yang saya buat, mendapati bahawa para pelajar ataupun mahasiswa merupakan, sama ada sedar ataupun tidak, mereka adalah kumpulan transformer. Sama ada ia berlaku secara terus ataupun dia berlaku secara kemudian. Kerana ia berlaku secara evolusi. Sesuatu bangsa itu dia akan mengalir di mana yang tua akan semakin tua, yang dewasa begitu juga semakin dewasa, yang muda semakin muda. Maksudnya peralihan generasi daripada satu generasi ke generasi yang lain itu tetap berlaku. Maka generasi yang ada pada hari ini, generasi muda, akan mewarisi generasi lama. Itu suatu logik yang tidak boleh disangkal lagi. Berdasarkan observasi saya terhadap tokoh-tokoh penting para ulama Islam dan juga para pemimpin di dalam sejarah, buku-buku sejarah Islam, saya dapat membahagikan bahawa pergerakan daripada satu generasi ke satu generasi dan juga bentuk transformasi itu berlaku dalam 15 tahun dan 15 tahun. Kalau kita lihat kepada evolusi pergerakan perubahan dalam diri seseorang itu, 15 tahun pertama kita boleh kata dia dalam bentuk feeding period, di mana daripada umur 1 tahun kepada umur 15, biasanya anak-anak ini dia akan hanya menerima apa sahaja. Lalu pendidikan di dalam period 15 tahun ini sangat penting, meletakkan hala tuju, meletakkan akidah yang sahih dan juga amal yang sahih dan juga wawasan yang sahih dalam hidup mereka. Seterusnya 15 tahun yang seterusnya, ya, daripada umur 16 sampai umur 30. Ini dalam bentuk exploration period. Yang mana kebanyakan tokoh-tokoh Islam dia bergerak dan bermula di zaman usia 15, 16 sampai ke 30 tahun ini. Kita tak boleh nak certainkan dia sebab bergerak ataupun peristiwa itu berlaku secara berbeza. Imam Syafi'i rahimahullah berusia 18 tahun sudah dilantik menjadi mufti, tapi bukan mufti diyar, bukan mufti besar. Maksudnya orang boleh pergi bertanya dan dia layak untuk mengeluarkan fatwa. Begitu juga Ibnu Jauzi merupakan tokoh speaker yang hebat